di pembagian nombor kad matriks 277752. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan 4 video yang telah saya pilih untuk kita jadikan sebagai pengajaran, yang mana video-video ini terselit nilai-nilai yang boleh membentuk kepribadian mulia seseorang. Jadi 4 video ini mungkin pernah terjadi dalam kehidupan seharian kita, dan jom kita saksikan keempat video yang telah saya pilih untuk saya kongsikan bersama anda semua. Jom. Baiklah, rakaman video yang pertama saya ingin kongsikan kepada anda semua, yang mana video ini sangat menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada anda semua, iaitu salah satu video Thailand yang berjudul Garbage Man. Mesti kita semua tertanya-tanya mengenai tajuk yang saya pilih ni. Kenapa Garbage Man kan? Sebab garbage tu kan sampah. Jadi baiklah, jom kita lihat sepintas lalu mengenai kenapa video ini diberikan tajuk Garbage Man. Kita dah sama-sama lihat seorang budak lelaki dengan berpakaian tukang kutip sampah dan juga ataupun tukang sapu jalanan. Di sebalik kisah Garbage Man ini terselit satu kisah yang sangat menyentuh hati saya yang sebagai seorang penonton. Kisahnya dimulakan dalam suasana kelas, yang mana guru dalam kelas tersebut meminta pelajarnya untuk melukiskan impian masing-masing, yang mana situasi ataupun aktiviti itu dinamakan sebagai superhero I want to be. Jadi, apabila guru ini menyemak hasil lukisan pelajar-pelajarnya, pelajar lain seperti biasalah ingin menjadi hero-hero yang sangat hebat seperti Magnet Man, Time Freezer, Robo Homework, Thunderbolt dan juga Soundwave. Bukan biasa-biasa impian pelajar yang kita lihat ni, namun guru ni berhenti menyemak apabila lukisan pelajar yang melukis impiannya untuk menjadi seorang garbage man. Ialah kan mana tak pelik seorang pelajar yang lain memilih untuk menjadi hero-hero yang hebat. Malah seorang pelajar ni impiannya untuk menjadi garbage man sahaja. Jadi bermula dari situlah guru itu pun pergi ke kelas itu balik untuk melihat dan juga ingin bertanya kepada pelajar ini untuk mendapatkan kepastian, namun pelajar tersebut tidak ada di dalam kelas. Dan pada masa yang sama, rakan-rakan sekelas memberitahu guru tersebut bahawa pelajar ini sanggup konten kelas demi untuk menolong ibunya menyapu di jalanan. Jadi bahagian ini sangat menyayat hati saya, dan oleh itu saya ingin membawa kita sekali lagi untuk melihat secara sepintas lalu kenapa pelajar ini ingin menjadi garbage man. ด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันถูกรถชนJadi itulah sebabnya, sangat sebab dan juga macam mana kata, menyayat hati. Dan dari sini saya belajar bahawa besar manapun, kuat manapun impian, setinggi ataupun luar biasa manapun impian kita, namun kasih sayang terhadap orang tua untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka itu lagi luar biasa daripada kita ingin menjadi orang yang hebat-hebat. Jadi selagi orang tua kita masih ada, hargai dan berilah kebahagiaan semampu yang boleh. Kebahagiaan bukanlah diukur menggunakan wang ringgit, kuasa ataupun kekayaan, namun kebahagiaan itu sangat mudah, yang mana itu wujud apabila kita ikhlas untuk sentiasa ingin menjaga dan juga memberikan kebahagiaan kepada orang tua, walaupun hanya perkara kecil seperti yang di dalam rakaman video tadi, namun ianya sangat memberikan kesan yang mendalam kepada orang tua kita. Jadi ini juga berkait rapat dengan nilai tanggungjawab seorang anak dalam diri pelajar itu tadi. Walaupun masih kecil, namun situasi sekeliling itu sangat mendewasakan dirinya. Video yang kedua yang ingin saya kongsikan kepada anda semua juga video yang saya dapat daripada YouTube yang berjudul Too Quick to Judge, ataupun boleh kita selesa lagi kita faham kepada bahasa Malaysia iaitu terlalu cepat menilai. Jadi video ini berfokuskan kepada sebuah taman yang terdapat seorang remaja lelaki dan seorang perempuan yang sangat cantik, yang mana ia juga mahir melukis reka bentuk baju. Jadi situasi video bermula apabila lelaki mula menegur hasil lukisan
si perempuan dengan beberapa kali, namun tidak dilayan sama sekali. Secara jujurnya memang saya sangat marah dan kecewa dengan watak perempuan yang ada di dalam rakaman video ini, kerana beberapa kali lelaki ini sudah memuji namun diabaikan begitu saja. Jangan kerana muka yang cantik namun diabaikan orang-orang yang di sekeliling. Jadi ini sangat menampakkan dia berlagak sombong. Okey, namun saya sangat tersentak, orang kata tersentak ataupun sangat rasa bersalah, ataupun saya seolah-olah berada dalam watak lelaki tersebut apabila pada minit kedua 44 saat di mana baba ini macam orang kata memberitahu bahawa perempuan ini rupa-rupanya pekak, dan dia bukan saja-saja untuk tidak melayan teguran di sekeliling. Dan daripada video ini saya sedar bahawa kita manusia, kita hidup di sini jangan terlalu cepat berfikiran negatif ataupun berbuat seperti dalam video tadi. Malah kita sendiri pun perlulah berfikiran positif sepanjang masa. Okey, supaya kita tenang berbanding dengan situasi tadi. Jikalau kita tetap berfikiran negatif seperti itu, tengoklah lelaki itu tadi, dia pun memberontak. Malah saya sebagai penonton pun saya memberontak melihat kejadian tersebut. Jadi itu sahajalah bagi ulasan, sedikit ulasan untuk rakaman video ini. Okey, satu lagi video yang sangat menyentuh hati ataupun memberikan kesedaran kepada diri saya, yang mana satu rakaman video daripada YouTube juga yang berjudul An Unschooled Mother Teaching Daughter to Question the World. Maksudnya dekat sini daripada tajuk ni, seorang ibu yang tidak bersekolah mengajar, bagaimana dia mengajar untuk anaknya menghadap persoalan-persoalan yang di dunia. Okey, jadi rakaman video ini juga mengisahkan seorang ibu, anak dan juga buah nanas. Kenapa tiba-tiba ada buah nanas? Baiklah, jom kita pergi lebih dalam lagi untuk menjawab persoalan kita semua. Jadi perkongsian ini saya mulakan dengan membawa kita menonton secara sepintas selalu, yang mana seorang ibu itu tidak ada pendidikan sekolah, membiasakan anaknya belajar melalui pemerhatian sekeliling. Jom kita lihat secara sepintas selalu. ไปซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดที่ร้านอะไรคะ Seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, begitulah ibunya mengajar anaknya dengan melihat sahaja kerana ibunya tidak begitu mahir. Berbalik kepada buah nanas tadi, kenapa terselit buah nanas dalam kehidupan mereka ini? Ceritanya bermula apabila anaknya melihat kanak-kanak lain makan aiskrim di jalanan, dan ini membuatkan dirinya terliur, dan ibunya pun perasan akan hal ini. Jadi selepas daripada melihat kejadian sebegitu, ibu mana yang tidak kesian kan apabila melihat anaknya tidak mendapat kemewahan seperti orang lain. Okay, kehidupan mereka pun serba kekurangan, dan oleh sebab itu ibunya pun hanya mampu memotong seulas nanas dan meletakkan nanas itu di dalam ais seolah-olah dijadikan sebagai aiskrim. Jadi anaknya pun gembira walaupun bukan aiskrim yang sebenar, malah anaknya memberikan idea untuk menjual hasil idea ibunya yang menjadikan nanas itu aiskrim tadi. Dan yang lebih dahsyat lagi, tahu tak, anak ni dia sendiri yang ingin menolong ibunya menjual, walaupun pertama kali gagal, namun seperti biasa ibunya menyuruh anaknya untuk belajar daripada melihat cara jualan orang lain di pasaran, dan dari itu juga nanas itu sudah mula laku dijual secara keseluruhannya. Melalui video yang saya tonton dan saya kongsikan kepada anda semua ini, saya ingin simpulkan bahawa tugas orang tua itu bukanlah hanya membesarkan anak semata-mata, malah besarkanlah anak dengan membentuk pribadi anak yang baik dengan ajaran dengan penerapan nilai.
Jadi dalam arti kata lain, jikalau kita melihat dalam konteks video ini tadi, pembentukan kepribadian itu bukan hanya dilihat daripada pendidikan semata-mata. Namun nilai yang ada itulah yang membentuk pribadi yang dewasa, yang membiasakan anak itu sentiasa ingin belajar dan bersiap untuk menghadap cabaran ataupun rintangan pada masa hadapan. Jadi inilah sekian saja ulasan untuk video yang ketiga. Kita pergi kepada video yang seterusnya. Satu lagi video yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, satu video yang sangat menyentuh hati sebagai seorang guru, yang mana rakaman video ini diberikan tajuk sebagai From the Heart, yang mana ini mengisahkan tanggungjawab seorang guru yang bernama Miss Su, dan watak utama berfokus juga kepada seorang murid autism yang bernama Chow. Okay, tengok gayanya saja kita boleh tahu yang dia tidak normal seperti murid-murid yang lain. Jadi selepas ini saya akan jelaskan secara ringkas dan kongsikan betapa bersungguhnya watak guru dalam rakaman video ini menunaikan tanggungjawabnya tanpa mengira latar belakang muridnya. Okay, saya sangat terinspirasilah dengan video ini untuk pengetahuan semua, yang mana ianya sangat menyentuh hati saya apabila Miss Su ini bertungkus lumus untuk menarik perhatian pelajar autism ini. Baiklah, kita mula dengan situasi di mana Chow ini mula diejek oleh rakan sekelasnya sebagai terencat akal apabila dia sendiri tidak mengetahui untuk menjawab namanya apabila ditanya siapakah namanya. Namun nama pun sudah autism kan, jadi sememangnya di sini sukarlah untuk pelajar ini fokus di kelas, dan Miss Su pun perasan dengan perkara tersebut. Jadi selepas melihat kesukaran si Chow ini untuk fokus dalam kelas, Miss Su pun terus mencari maklumat berkaitan dengan anak istimewa ini secara mendalam, iaitu mengenai autism. Okay, dia mengkaji apa itu autism, malah dia juga belajar secara mendalam mengenai cara untuk dengan rujukan buku bagaimana cara untuk berinteraksi serta mengawal pelajar autism ini dalam kelas. Okay, ini yang paling penting, yang mana pelajar autism ini perlu diberikan kasih sayang, dan bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang itu adalah dengan memeluk pelajar autism tersebut supaya mereka terasa diterima di dalam kehidupan ini. Jadi itulah 5 prinsip yang saya dapat daripada Miss Su melalui rakaman video ini. Dia telah pegang dan aplikasikan untuk membentuk dan memberikan perhatian kepada Chow. Secara keseluruhannya saya ingin sampaikan bahawa jika ingin menjadi seorang guru itu jangan hanya berfokus untuk mengajar, namun perlu untuk kita bersedia apa jua cabaran dan ambil cabaran itu sebagai satu perkara yang baik untuk meningkatkan diri sendiri ke arah yang lebih baik. Dan satu lagi mengenai penerimaan pelajar autism ini, mereka pun juga manusia, jadi kita haruslah memberi peluang kepada mereka, memberi peluang kepada pelajar autism ini seperti pelajar normal lain dengan memberikan pendidikan kepada mereka. Jadi itulah keempat video yang telah saya kongsikan kepada anda semua. Diharapkan keempat video yang saya kongsi boleh menjadi pengajaran, pedoman dan juga panduan kepada kita semua untuk terus menerapkan nilai itu untuk membentuk pribadi yang lebih mulia. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.